Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 3. Apa kabar murid-murid tahun 3 pada hari ini? Cikgu harapkan semua murid berada dalam keadaan sehat dan baik. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita masih lagi meneruskan PDPR kita. Jadi cikgu harapkan semua murid semakin bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita pada minggu ini. Bagi subjek matematik, kita masih lagi melihat kepada topik yang keempat, iaitu wang. Baiklah murid-murid, fokus kita pada hari ini, kita akan melihat standard kandungan 4.3, yaitu operasi bergabung, tambah dan tolak wang. Manakala bagi standard pembelajaran, kita akan melihat kepada 4.3.1 menyelesaikan ayat matematik, operasi bergabung, tambah dan tolak dalam lingkungan Rp10.000. Manakala bagi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini nanti diharapkan murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 daripada 7 ayat matematik melibatkan operasi bergabung, tambah dan tolak dalam lingkungan Rp10.000 dengan betul. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan melihat operasi bergabung. Jadi sebenarnya kita pernah belajar mengenai operasi bergabung. Operasi bergabung, apa maksud operasi bergabung? Kalau operasi tambah kita tahu, kalau operasi tolak kita tahu, kalau operasi darab, operasi bahagi kita tahu. Tapi kalau operasi bergabung, bagaimana simbolnya? Jadi operasi bergabung ini sebenarnya terdapat 2 atau lebih operasi yang berbeza pada satu ayat matematik. Maksudnya operasi bergabung ini tiada simbol yang baru. Dia masih menggunakan operasi asas yang kita telah pelajari. Contohnya kita lihat kepada ayat matematik ini. Jadi, pada ayat matematik ini terdapat 2 operasi yang berbeza, yaitu terdapat operasi tambah dan operasi tolak. Jadi, 2 operasi yang berbeza ini kita panggil sebagai operasi bergabung. Maksudnya, ayat matematik ini mempunyai operasi bergabung, yaitu operasi tambah dan operasi tolak. Dia mesti 2 operasi yang berbeza. Kalau sini tambah, sini tak boleh tambah. Kalau dua-duanya tambah, kita tak panggil sebagai operasi bergabung. Dia mesti 1 tambah, 1 tolak. Dia mesti berbeza. Kalau di sini tolak, maksudnya dia sama. Jadi dia bukan operasi bergabung. Operasi bergabung maksudnya terdapat 2 atau lebih operasi yang berbeza pada satu ayat matematik. Jadi kita panggil sebagai operasi bergabung. Maksudnya operasi tambah bergabung dengan operasi tolak. Jadi macam mana kita nak selesaikan kalau melibatkan operasi bergabung? Jadi kita mesti mula selesaikan dari kiri ke kanan. Kita mesti mula dari depan, mengikut urutan hinggalah ke nilai wang yang terakhir. Bolehkah kita mula dari kanan ke kiri? Bolehkah kita mula dari belakang? Tak boleh. Kita mesti ikut urutan. Jadi mesti mula dari depan, iaitu kiri ke kanan. Begitu juga kalau dia mula dengan operasi tolak di hadapan, diikuti dengan operasi tambah. Jadi cara selesaikan pun sama. Kita mesti mulakan dari kiri ke kanan. Cikgu harap murid-murid faham
bagaimana untuk selesaikan ayat matematik yang mempunyai operasi bergabung. Jadi ingat, kita mesti selesaikan dari kiri ke kanan. Baiklah murid-murid, kita lihat kepada contoh yang pertama berkaitan dengan operasi bergabung. Diberikan Rp456.40 tambah Rp36.20 tolak Rp103.20. Jadi ingat, kita mesti selesaikan bermula dari kiri ke kanan. Jadi kita akan mula menulis Rp456.40, kemudian diikuti dengan tambah Rp36.20. Jadi sama dengan, jadi di sini kita telah belajar pada pembelajaran yang lalu bagaimana untuk menambah. Jadi kita menambah seperti yang telah kita belajar sebelum ini. Kita menambah bermula dari sen terlebih dahulu. 40 sen tambah 20 sen, kita akan dapat 60 sen. Kemudian titik perpuluhan. Kemudian kita akan tambah rumah ringgit. 6 tambah 6, 6 ringgit tambah 6 ringgit, kita akan dapat 12 ringgit. Jadi di sini ada pengumpulan semula. Jadi pastikan kumpul dengan betul. Jangan terbalik jangan sini 2, sini 1. 12 maksudnya 1, 2. Kemudian kita tambah 1 tambah 5, 6, 6 tambah 3, kita akan dapat 9. Kemudian 4 tambah tiada apa, jadi kita akan dapat 4 semula dan RM mesti ditulis. Adakah sudah selesai? Belum. Kita masih ada lagi satu nilai wang, yaitu tolak. Jadi tolak Rp103.20. Pastikan murid-murid jangan tertambah di sini ya. Sini tambah, di sini tolak. Ikut operasi yang diberi. Jangan tersalah operasi. Sekarang kita selesaikan. 60 sen tolak 20 sen, kita akan dapat 40 sen. Kemudian titik perpuluhan. 2 tolak 3, adakah cukup? Mesti nombor atas tolak nombor yang di bawah. Jadi 2 tidak cukup. Jadi kita kena pinjam dari rumah RM10, yaitu 9. Jadi 9 tinggal 8 dan 1 kita letak di hadapan 2. Sekarang kita sudah ada RM12. Jadi sekarang nombor di atas mencukupi untuk tolak nombor di bawah. RM12 tolak RM3, kita akan dapat RM9. Kemudian 8 tolak sifar, kita akan dapat 8. 4 tolak 1, kita akan dapat 3 dan RM. Jadi jawapannya adalah RM389.40. Jadi sebenarnya cara untuk menyelesaikannya adalah sama seperti yang kita telah pelajari sebelum ini. Cuma bezanya ayat matematik ini mempunyai 2 operasi yang berbeza. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada contoh yang kedua. Diberikan ayat matematik seperti ini. RM576 tolak RM89 tambah RM120.30. Jadi kita mulakan dengan operasi tolak. Jadi ingat, mesti selesaikan dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang. Tak boleh dari belakang ke depan. Dia mesti ikut urutan. Jadi sekarang kita akan tuliskan RM576 tolak RM89.
ringgit. Kita selesaikan. Jadi di sini tiada sen. Kalau murid-murid tak nak letak sifar-sifar pun tak ada masalah kerana dua-dua nombor ini memang tiada rumah sen. Dia hanya sampai rumah ringgit sahaja. Jadi sekarang kita boleh terus tolak. 6 tolak 9 adakah mencukupi? Tidak cukup. Jadi kita kena pinjam dari rumah 10 ringgit iaitu 7. Jadi 7 tinggal 6. Kemudian 1 letak hadapan 6. Jadi sekarang kita ada 16 ringgit. Jadi sekarang sudah mencukupi. 16 tolak 9. Kita akan dapat 7. Sekarang kita lihat 6 tolak 8. Adakah cukup? Tak cukup. Jadi kena pinjam dari rumah ratus ringgit. Jadi 5 tinggal 4. Dan 6 akan jadi 16. Jadi sekarang 16 tolak 8. Kita akan dapat 8. Kemudian 4 tolak tiada nombor. Kita akan dapat semula 4. Dan RM. Adakah sudah selesai murid-murid? Belum. Kerana kita masih ada satu lagi nilai wang. Iaitu tambah RM120.30. Sama dengan. Baiklah murid-murid. Sekarang kita lihat di sini. Untuk RM120.30 terdapat sen. Iaitu 30 sen. Jadi nombor bagi RM487 pun kita kena letak sen. Iaitu sifar. Kita kena tambah sendiri. Kerana di bawah ini nombornya mempunyai sen. Jadi yang ini pun kita kena letak sen. Iaitu sifar. Pastikan ada perpuluhan dan sebaris. Baiklah, sekarang kita selesaikan. Sifar sen tolak sifar sen tambah 30 sen, kita akan dapat 30 sen. Titik perpuluhan. 7 tambah sifar akan dapat 7. 8 tambah 2 akan dapat 10. Jadi ada pengumpulan semula 10 seperti ini. Kemudian 1 tambah 4 akan dapat 5. 5 tambah 6 akan dapat 5 tambah 1 akan dapat 6. Dan RM. Jadi jawapannya adalah RM607.30. Jadi di sini pastikan murid-murid berhati-hati, pastikan murid-murid ada letak sen untuk nombor atau nilai wang yang ini. Baiklah, sekarang kita lihat kepada contoh yang ketiga. Diberikan ayat matematik seperti ini. RM762 tambah 60 sen tolak RM34.10. Jadi apakah yang kelainan atau perbezaan di sini? Apa yang kamu nampak ada rasa pelik sedikit ayat matematik ini? Ya, yang ini kan 60 sen. Kenapa? Sebab dia tak ada RM. Yang lain ada RM. Ada unit RM. Ini pun ada RM. Tapi yang ini tiada RM. Dia ada perkataan sen. Jadi, murid-murid, untuk soalan seperti ini, kamu tak boleh terus selesaikan. Kamu kena tukarkan terlebih dahulu. Nilai ini kamu kena tukarkan supaya dia turut mempunyai RM. Kalau dah ada RM, barulah boleh selesaikan. Jadi macam mana nak tukarkannya supaya ada RM? Jadi kamu boleh tulis 60 sen. Kalau kita tukarkannya menjadi RM, cara sebutannya masih sama. Cuma kita tulisnya sebagai seperti ini. RM 60, RM sifar ringgit 60 sen. Ataupun kita boleh sebut sebagai 60 sen sahaja.
kita boleh sebut terus sebagai 60 sen. Sebab rumah ringgitnya tiada nilai sifar, tiada nilai ringgit. Dia hanya ada nilai 60 sen. Sifar ringgit 60 sen. Maksudnya ringgit ini tiada nilai. Dia hanya ada nilai pada rumah sen sahaja, yaitu 60 sen. Jadi cara sebutannya masih sama, 60 sen. Cuma kita menulisnya sebagai RM sifar 60 seperti ini. Kita tulisnya seperti ini. Agar nombor ini ada RM. Jadi yang ini tadi kita tak guna. Kita potong, kita gantikan dengan seperti ini cara menulisnya. Jadi ingat 60 sen adalah selepas titik perpuluhan. Sebab rumah sen adalah selepas titik perpuluhan. Jangan letak di hadapan. Kalau 60 ini kamu letak di hadapan, dia sudah jadi 60 ringgit. Sudah berbeza nilainya. Jadi ingat 60 sen adalah selepas titik perpuluhan. Jadi apabila sudah ada RM, barulah kita boleh selesaikan. Kerana semuanya unitnya sudah sama. RM. Jadi kita boleh selesaikan. Kita mulakan dengan RM762 tambah 60 sen. Kenapa cikgu susun seperti ini? Kerana nanti cikgu akan letak sifar di belakang. Kerana 60 sen ini dia ada rumah sen. Jadi RM762 ini tak ada sen. Jadi kita kena letak sifar di belakang. Sama dengan sifar sen tambah 60 sen, kita akan dapat 60 sen. Titik perpuluhan 2 tambah sifar akan dapat 2, 6 dan 7. Jangan lupa kita kena tulis RM. Sekarang kita teruskan dengan menolak. Tolak RM34 10 sen. Jadi sekarang kita tolak 60 sen tolak 10 sen. Adakah cukup? Ya, cukup. 60 tolak 10 kita akan dapat 50 sen. Titik perpuluhan. Sekarang 2 tolak 4. Adakah cukup 2 tolak 4? Tidak cukup, jadi kita kena pinjam dari 6. Jadi 6 tinggal 5 dan 1 kita letak di hadapan 2. Sekarang kita sudah ada 12 ringgit. Sekarang sudah mencukupi. 12 ringgit tolak 4 ringgit kita akan dapat 8. Kemudian 5 tolak 3. Adakah cukup? Cukup. Jadi kita boleh terus tolak. 5 tolak 3 kita akan dapat 2. 7 tolak tiada apa-apa kita akan dapat 7 semula. Kemudian RM. Jadi jawapannya adalah RM728.50. Jadi cikgu harap murid-murid dapat mengikuti langkah-langkah ini. Baiklah murid-murid. Di sini cikgu ingin berbincang sedikit dengan murid-murid mengenai kesilapan yang sering kamu lakukan. Jadi cikgu dapati semasa cikgu menyemak hasil tugasan kamu, cikgu menyemak latihan yang telah kamu hantar bagi PDPR minggu lepas, cikgu mendapati terdapat beberapa kesilapan yang kamu lakukan. Jadi di sini cikgu akan tunjukkan kesilapan-kesilapan itu dan cikgu harap untuk PDPR minggu ini, kamu tidak mengulangi kesilapan ini lagi. Baiklah, pertama, RM mesti ditulis menggunakan huruf besar. Jadi, cikgu dapati terdapat beberapa orang murid menulis RM dengan salah. Bagaimana mereka menulis? Jadi, ada murid menulis RM seperti ini. R huruf besar, M-nya huruf kecil. Jadi cara ini adalah kurang tepat.
Dan ada juga yang menulis seperti ini. Kedua-duanya huruf kecil. Yang ini pun kurang betul. Jadi cara untuk menulis RM dengan betul adalah mesti menggunakan huruf besar kedua-duanya. R mesti huruf besar, M mesti huruf besar seperti ini. Ini adalah cara yang betul. R mesti huruf besar, M mesti huruf besar. Jadi ini baru betul. Cikgu harap selepas ini murid-murid tidak lagi menulis dengan salah. RM ini, RM mesti ditulis dengan huruf besar kedua-duanya. R huruf besar, M mesti huruf besar. Sekarang kita lihat kesilapan yang kedua. Murid-murid sepatutnya menulis titik perpuluhan mesti disusun sebaris. Apa maksudnya? Sekiranya terdapat titik perpuluhan, pastikan ia disusun sebaris. Contohnya soalan seperti ini. Diberikan RM54.25 tambah RM20. Jadi di sini kita dapat lihat nilai wang ini ada perpuluhan, yaitu ada sen. Tetapi yang ini tiada perpuluhan. Kerana tiada sen, dia hanya sampai RM20. Jadi cikgu dapati terdapat murid yang terus menyusun seperti ini. Dia meletakkan 20 ini di bawah sen. Jadi ini kurang betul. Kenapa? Kita mesti menyusun mengikut nilai tempat dengan betul. Atau rumah nombor itu dengan betul. Jadi di belakang ini kita sebut sebagai sen. 25 sen. Manakala yang ini kita sebut sebagai RM20. Jadi kita sudah masukkan dalam rumah yang salah. Jadi sepatutnya kita susun RM20 ini di rumah RM10, yaitu di hadapan. Jadi sepatutnya kita susun seperti ini. Sebab itulah cikgu tekankan kamu mesti letak perpuluhan ataupun sen supaya kamu tahu titiknya mesti disusun sama baris. Sekiranya nombor itu tiada perpuluhan, itu bermaksud perpuluhannya adalah di belakang. Kamu tak boleh letak perpuluhan di hadapan. Kamu hanya boleh letak perpuluhan kamu sendiri di belakang nombor itu. Jadi pastikan kamu kena susunkan sebaris dulu perpuluhan itu, barulah nombor kamu akan berada pada rumah yang betul. Jadi cara ini barulah betul. Pastikan kamu susun rumah atau nombor itu mengikut rumah dengan betul dan mestilah perpuluhannya sebaris. Dan kesilapan yang ketiga, terdapat murid yang menolak dari bawah ke atas. Sedangkan sepatutnya kita menolak dari atas ke bawah dan nombor atas mesti cukup untuk tolak nombor di bawah. Kita lihat contoh soalan seperti ini. RM40.20 tolak RM1.35. Baiklah, murid ini dia tak ada masalah. Dia dapat menyusun dengan betul. RM40.56 tolak RM1.35. Jadi dia dapat menyusun dengan betul. Dia pun dapat menolak, bagi contohnya 56 tolak 35. Dia dapat tolak dengan betul, iaitu 21 sen perpuluhan. Selalunya masalahnya apabila melibatkan sifar atau nombor kecil di atas. Contohnya sifar tolak 1. Sepatutnya murid itu atau murid sepatutnya kamu kena pinjam dari 4. Tapi apa yang dilakukan, dia terus letak 1 sebagai jawapan. Seolah-olah dia membuat seperti tambah. Sifar tolak 1 jadi 1. Jadi sepatutnya perkara ini tidak terjadi kerana nombor di atas mestilah mencukupi untuk tolak nombor di bawah. Kalau tidak cukup, kena pinjam dari nombor di sebelah. Apabila di sini tidak dilakukan peminjaman, maka 4 pun akan menjadi salah. Dia akan tulis sebagai 4 terus. Sedangkan sepatutnya ada peminjaman dan 4 ini akan berkurang.
dan RM. Jadi jawapannya akan salah. Jadi sepatutnya dia menyusun tadi dia menyusun dengan betul, cuma dia tolak. Jadi 21 sen perpuluhan. Jadi sifar tolak 1 tak boleh. Kamu tak boleh terus tulis 1, tak boleh. Sifar tolak 1 tak cukup. Nombor di atas sifar tak ada apa-apa, tak boleh, tak cukup. Jadi kena pinjam dari 4. Jadi 4 tinggal 3. Sifar akan menjadi 10. Sekarang barulah cukup untuk tolak. Jadi 10 tolak 1 akan dapat 9. Kemudian 3 tolak tiada apa-apa akan dapat balik 3. Dan RM. Ini barulah betul. Jadi cikgu harap pada hasil tugasan untuk minggu ini tiada lagi kesilapan. Tiada lagi 3 kesilapan seperti ini. Pastikan murid-murid faham apa yang kamu buat. Baiklah murid-murid, sekarang adalah masa untuk murid-murid mencuba. Jadi apa yang murid-murid perlu buat? Sila buka buku latihan. Sila buka buku aktiviti kamu dan jawab soalan pada muka surat 81. Jawab kesemuanya, soalan 1 dan 2. Dan tolong tunjukkan langkah pengiraan dengan kemas dan betul. Setelah itu seperti biasa ambil gambar latihan yang telah siap dan hantar kepada cikgu melalui WhatsApp. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih.